Bismillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ilham al-malaikati al-muqarrabin وافتح علينا رحمتك. قال الشيخ المصلح تعالى نفعنا sekian. Dan yang kedua daripada perkara yang keluar daripada pengetahuan itu syak. Dan yang kedua daripada perkara yang keluar daripada pengetahuan ma'rifah. Yang kedua ni itu syak. Jadi sebelah sana dulu dia katanya keluar dengan kata pengetahuan itu 4 perkara. Pertamanya jahil. Dua bagai jahil. Yang kedua daripada 4. Yang kedua daripada 4 daripada perkara yang keluar daripada pengetahuan. Maknanya tak panggil kenal lagi. Tak panggil mengetahui lagi. Yang kedua tu ialah syak. Maknanya kalau ada syak maka tak panggil kata tahu, tak panggil kata kenal. Iaitu mendapatkan tiap-tiap daripada dua tepi itu atas bersamaan. Iaitu syak mendapatkan tiap-tiap daripada dua tepi. Dua tertepi. Ternafi. Di kitab Umi. Mendapatkan tiap-tiap daripada dua tertepi. Ternafi. Apa? Nak gitu. Tiap-tiap daripada dua ternafi. Tepi. Nafi. Bukan nafi. Tertepi. 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 Bukan ternafi. Tertepi. Nun tu jadi ta. Mendapatkan tiap-tiap daripada dua tertepi itu. Mendapat atas bersamaan. Atas bersamaan mana sama berat sama ringan lah. Sama berat sama ringan. Jadi maknanya dua tepi itu tak ada yang bukan katanya yang ni berat daripada yang nu, bukan. Dua tepi itu maknanya dikandaki dua tepi. Dua tepi bahasa Arabnya dua taraf.
Tepi 50, bukan 50 boleh tepi Bapa? makna hujung, bukan. Bukan tepi mana hujung tu, bahasa Melayu kita tepi tu hujung kan. Bapa, Asal pun 50, bahasa Arab pun 50. taraf mana hujung lah. Macam-macam apa dia? Hujung mata. Ada kita Melayu ada cakap hujung mata, kalau dengar suara lalu dengar hujung telinga. Tengok dengan hujung mata, tu taraf. Ya, 50-50. Tapi dikandaki dengan dua tepi di sininya ialah nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Dikandaki dengan dua tertepi itu, dua tepi lah. Nafi dan isbat. Datang, tak datang, tu. Datang, tak datang. Kalau kita janji dengan orangnya, janji pukul 10. Kalau kita janji dengan orangnya, janji pukul 10. Sekarang ada 10 minit lagi nak masuk pukul 10. Dia tak sampai lagi. Macam mana kita rasanya? Kita janji dengan dia pukul 10. Sekarang pukul 9.50. Atau 55. Dia tak sampai lagi. Lepas tu tanya, nak datang ke tidak dia ni? Tak tahu. Tak boleh kata lagi lah. Tak boleh nak kata. Tapi kita rasa sama. Kita rasa sama. Sama macam mana? Datang dia dengan tak datang dia pada tempat kita janji dengan dia tu, rasa sama. Rasa sama. Tapi kalau rasa sama maknanya dia datang, dia ingat tak datang sebab ada masa lagi 10 minit kan. Belum pukul 10 tu. Tapi kalau kita janji belum pada pukul 10, kita janji pukul 10, sekarang baru jam pukul 9. Kita dah sampai dah. Kita dah sampai dah. Jam baru pukul 9, kita janji pukul 10. Itu berat sebelah balik. Itu berat sebelah balik dia datang. Sebab kita janji, selalunya dia tak menyalahi janji. Kita berasa berat sebelah datang. Kalau orang tanya, orang yang kau janji nak jumpa pukul 9 sejak lagi, dia nak datang ke tidak? Kita jawab kata, ni jam pukul 9 baru, janji pukul 10. Biasanya orang tu tak mungkin janji, tak salah janji. Lagi pula dia tu orang betul dengan masa. Jadi perasaan kita macam mana? Berat sebelah balik dia datang dengan tak datang. Tu bukan sama lah. Tapi dah datang ke dia? Kalau dia datang ke, yakin kata datang. Tapi dia tak datang lagi, dia tak sampai lagi. Tapi tilik pada janji, lagi pula orang tu tak salah janji, lagi pula orang tu orang yang betul dengan masa. Tapi jam sekarangnya pukul 9, kita berasa berat macam mana? Berat late, sebelah balik datang. Datang tu satu tepi. Tak datang tu ringan. Tu satu tepi. Kalau begitu, yang berat tu zon. Yang ringan tu waham. Yang ringan tu waham dikatakan. Kerana lalu lepas 10 minit. Sekarang ada 10 minit lagi. Nak masuk pukul 10. Dia tak sampai lagi. Macam mana ni? Tak sampai lagi ni. Biasa dah sampai. Gitu. Biasa dah sampai ni 10 minit ni. Maka 50-50 lah kita ni. Sampai dengan tak sampai, datang dengan tak datang tu. Maka datang tu isbat, tak datang tu nafi. Kemudian pulanya pukul 9.50 tak sampai lagi, tak datang lagi. Ada 2 minit nak sampai pukul 10. Tak sampai lagi. Kita rasa macam mana? Dah berat dah sikit tak datang tu.
datang, kita kata 60% tak datang dah ni. 40 datang sebab masa dah 2 minit lagi. Sebab biasanya orang betul masa. Maka kita katanya rasa-rasa berat sebelah balik. Tapi berat sikit-sikit. Berat sikit-sikit. Berat tak datang. Berat sebelah balik tak datang. 60 tak datang. 40 datang. Maka jadi zon dengan waham dah. Kemudian pukul 10 dah sekarang. Naik 70. Tak datang. Kemudian lalu masa 10 minit. Naik 80. Tak datang. Zon tak datang. Waham datang. Lalu pukul 10.30. 99 tak datang. 9% lagi datang. Tunggu 5 minit lagi. Pukul 10.35. Berasa tak datang dah ni. Yakin dah tak datang. Balik. Begitulah. Jadi maknanya duduk di keadaannya. Jadi 3 perkara. Syak, zon, waham. Dia duduk di berat ke tak berat. Samu ke tak samu. Begitulah. Maka 2 tepi itu ialah nafi dan isbat. Kalau kita tilik kepada kalau tengok dalam bab akidah, ada dan tak ada. Itu nafi dan isbat. Ada Tuhan, tak ada Tuhan. Kita kena nak jadi pengetahuan tu kena 100% kata ada, kosong belah balik tak ada. Persen dia tu. Akan nak kira 100 ada, kosong tak ada. Kalau katanya saya berat kata ada Tuhan. 90% lah berat tu. Tak ada putus. 10% boleh jadi nak betul orang kata tak ada. Tapi persen rendah sangat. Itu zon dengan waham. Tapi kalau perasaannya 50-50 tu itulah syak. Itu makna syaknya ialah mendapatkan tiap-tiap daripada 2 tertepi itu atas bersamaan. Kalau kita nak tahu, kita tengok cuaca masalah, sekarang awan tu jadi tebal, jadi gelap. Biasanya sekarang tu dah cerah, dah panas. Langit biru biasanya. Tapi hari ni, pagi ni tengok awan tu jadi tebal, jadi gelap. Tapi ribut tidak ada, kilap tidak ada. Maka kita kalau orang tanya macam mana? Nak turun ke tak turun hujan? Turun ke tak turun hujan? Maka kita tengok keadaan cuacanya, kita boleh buat putusan. Kalau ada gelap lagi, ada halita lagi, ada kilap lagi, ada ribut lagi, kita rasanya beratnya, yang berat di isi kitanya, kita tengok dengan keadaan tu, 10 minit laginya berat, sebelah balik turun, tak turun tu ringan. Tu jadi zon dengan waham. Kalau kita katanya tengok ni nampak macam gelap saja, tapi taklah gelap sangat awan tu. Lagi pulanya angin ada sikit-sikit, kilap tidak ada. Kita rasa turun dan tak turun tu 50-50 sama berat. Maka itu syak. Begitulah. Dan yang ketiga zon, iaitu berat pada hatinya hati seorang. Hatinya hati seorang itu mengetahui. Tapi mengetahui itu tak syarat tu. Dan ringan pada hatinya tiada mengetahui. Tapi mengetahui tak mengetahui itu bukan syarat macam tadilah. Kalau berat pada hatinya apa tadi? Kalau kita katanya kita yang misal kita tadi itu kita janji dengan orang tu pukul 10. Tapi jam sekarangnya pukul 9 baru. Tapi kita biasanya sejam nak sampai janji kita dah datang. Kita orang awal sangatlah.
Sebab kita orang berjanji. Jam belum nak sampai masa, kita dah sampai di situ. Tapi ada sejam lagi tu, dengan sebab tilik pada orang tu macam mana? Dia orang betul masa, dia orang tak menyalahi janji. Lepas tu jam sekarang pulaknya baru pukul 9, 10, 5 minit, 10 minit lebih kurangnya begitu. Jadi kita rasa berat macam mana? Berat sebelah balik dia tunaikan janji, dia datang. Maka yang berat itulah zon, yang ringan tu waham. Jadi mana kalau ada zon mesti kena ada waham. Sebelah ni waham, sebelah ni zon. Sebelah ni zon, sebelah ni waham. Tapi yang berat tu zon, yang ringan tu waham. Lepas tu mengetahui tak mengetahui itu misalannya. Tengok, berat pada hatinya itu ada Tuhan. Dan ringan pada hati tiada mengetahui. Mana ada Tuhan tu zon, tiada Tuhan tu waham, dia panggil yang ringan. Lepas tu tak kira yang mana sebelah balik nafi ke yang berat, yang tu jadi zon. Yang isbat tu berat, yang berat tu jadi zon. Dan yang keempat waham, iaitu ringan pada hatinya pada mengetahui dan berat pada hatinya tiada mengetahui. Tu mengetahui tu kita patut jaga. Ini tak jadi kait. Bukan pada masalah mengetahui saja, mana-mana perkara sekalipun begitulah. Tengok sana itu kita katanya kalau janji pukul 10, sekarang baru pukul 9, 5 minit, 10 minit, dia tak datang lagi, kita berat sebelah balik datang. Itu datang tu isbat. Yang ringan tu tak datang. Kenapa berat sebelah balik? Berat balik datang sebab tengok karenah, tengok dalih mana orang ni tak menyalahi janji, orang ni orang betul masa. Lagi pulaknya dia tu biasanya dia segan dengan kita, nak dia malu dengan kita, nak buat tak perkara tak layak dengan kita. Katanya beratnya dia datang. Itu sebab yang ringannya tak datang. Itu nafi. Gitu. Tapi kalau tunggu, jam dah pukul 10 minit, dia tak sampai lagi. Jadi yang mananya berat? Tak pula, yang nafi pula berat. Yang tu lah zon pula. Datang 10%. Rasanya boleh jadi tak datang dah kot. Dah lebih masa 10 minit ni, biasa dah datang ni. Berat sebelah balik datang. Jadi apa, ringan sebelah balik datang. Berat tak datang. Jadi maknanya yang ringan tu waham pada isbat. Gitu. Kalau tunggu sampai pukul 12 tak datang tu dah yakin. Yakin. Telefon kat dia, kat mana sekarang? Maaf saya demam. Tak datang dah. Yakin dah. Begitulah. Itu masalah mengetahui tak mengetahui itu tak jadi kait. Maka orang yang bersifat dengan segala sesuatu daripada 4 perkara ini, mana? 4 perkara. Maka orang yang bersifat dengan salah sesuatu daripada 4 perkara ini jahil. Dan yang keempat waham, iaitu ringan baca. Maka orang yang bersifat dengan salah sesuatu daripada 4 perkara ini, mana 4 perkara ialah jahil, dua-dua bagai jahil, bilang 1, lepas tu yang keduanya syak, yang ketiganya zon, yang keempatnya waham. Tiada bagi mereka itu iman, tak panggil orang mukmin. Kalau tak tahu kata ada Tuhan, kalau tak tahu kata ada Tuhan, kalau tahu kata Tuhan ada 3, jadi murakab kan? Kalau katanya tahu Tuhan ada tapi tak tahu kata berapa, 1 ke 3 ke berapa, itu jahil basit.
Jahil basit. Tapi kalau tahu kata 3, dia panggil jahil murakab. Lepas tu kalau zon, barangkali ada, saya berat sebelah balik ada ni, tengok-tengok ni. Tu zon, sebelah balik tak ada tu waham. Kalau 50-50 tu syak. Maka kalau ada 4 perkara itu pada bab akidahnya, pada bab pegangan akidahnya, orang tu tak jadi orang, itu iman dia tidak sah. Iman dia tidak sah. Kenapa? Sebab syarat nak bagi sah iman tu ialah mengetahui. Syarat nak bagi sah iman, nak jadi orang mukmin tu mana dia ada kenal, kan? Maka ada 4 perkara ni menafikan mengetahui. Maknanya tak mengetahui, tidak sah iman. Tidak sah iman, maka dia tu bukan orang mukmin lah. Tengok. Dia kata maka orang yang bersifat dengan salah satu daripada 4 perkara ini, tiada bagi mereka itu iman. Sebab macam mana nak ada? Sebab tak ada makrifah, tak ada kenal. Artinya apa maksud mengatakannya tiada atau apa bersifat dengan salah suatu daripada 4? Artinya arti bersifat dengan salah satu. Jikalau adalah ia i'tikad akan Allah dan akan Rasulnya dengan jahil. Dengan jahil. Mana dia i'tikad tentang pasal Allah, pasal Rasul lah. Bab ketuhanan, bab kerisalatan Rasul Nabi Muhammad. Dengan jahil. Kalau walaupun sebab kita ni 20 perkara kan. Boleh jadi dia tahu kata ada, tapi tak tahu pula sedia tak sedia. Boleh jadi dia tak tahu pula sama dengan tak sama makhluk. Begitu. Tapi adalah tempat-tempat dia jahil tu. Dia tahu kata Muhammad Rasul, tapi amanah ke tidak dia tak tahu. Begitu. Sidik ke tidak Nabi Muhammad dia tak tahu. Misalnya ada kejahilan. Sebab akidah kita ni bukan memadai tahu kata Allah ada cukup. Tak cukup. Dia 20 perkara ataunya 13 perkara. Itu pun setengah daripada sifat kamalat. Begitu. Kalau tahu, cerak, yakin kata ada tapi tak tahu dia kata baru ke qadim, tak sah juga. Tak tahu kata sama dengan kita makhluk ke tak sama. Tanya, Tuhan ada ke tidak? Ada, tentu ada. Sama dengan makhluk ke tidak? Saya tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Saya tak tahu. Dia sama dengan makhluk ke? Dia tak sama dengan makhluk? Tak ada. Itu jahil di situ pula. Tak lepas juga. Tanya, ada ke tidak Tuhan? Ada. Ada. Dia, Tuhan kita satu ke banyak? Tak tahu juga. Itu ada jahil. Tak sah juga. Muhammad Rasul. Sungguh Rasul. Saya yakin. Kata dia Rasul. Lepas tu dia macam mana dia? Orang amanah ke tidak? Saya pun tak pasti tu. Tak tahu tu, tak boleh jawab tu benda tu. Itu jahil lah situ. Tak sah juga. Begitu. Atau dengan syak, atau dengan zon, atau dengan waham. Maklum pada huraian tadi, maka orang itu kafir. Maka orang itu kafir. Kenapa? Sebab iman dia tidak sah. Apabila iman tidak sah, tak ada iman, orang kafir. Walaupun dia cakap Allah, Allah sekalipun, tapi Allah diisi dianya 3 orang. Ada juga. Misalnya. Tapi kalau betul kenal, jadi maknanya dia i'tikad Allah itu apa dia? Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tak sama dengan makhluk, Tuhan satu hingga seterus sampai 13 atau 20. Serta dia i'tikad Tuhan kita ni mesti kena ada sifat kamalat, kesempurnaan. Tapi tanya, Tuhan kau nama apa? Tak tahu. Dia mengaku, saya ada Tuhan. Tuhan saya ada. Dia sedia, dia kekal, dia tak sama dengan makhluk, dia satu. Dia tak berhajat kepada yang menjadi. Hingga seterusnya.
Sampai 13 artinya 20. Tapi kita tanya, Tuhan engkau apa, siapa nama dia? Apa nama dia? Tak boleh nak jawab. Sah iman dia. Sebab sebab nama ni cerita daripada Rasul. Ceritanya, tapi kita ni kenal lah nama tu. Tapi nak ceritanya setengah orang tu, contohnya contohnya Ashabul Kahfi, dia kenal Tuhan tu bukan masa tu ada Tuhan pun. Ada Rasul pun masa tu. Tapi dia fikir dengan akal mereka sendiri dapat mengenal. Sebab kita kenal Tuhan dengan akal. Kenal nama Tuhan tu dengan cerita orang, dengan cerita Rasul. Tapi nak kenal ada Tuhan ke tidak, sedia ke tidak, itu dengan secara berfikir dengan akal. Ada akal boleh nak kenal. Ada akal boleh nak kenal. Boleh nak kenalkan Allah. Tapi tak wajib mengenal kalau tidak ada Rasul yang menyampai. Begitu ya. Tapi kalau tilik kepada boleh nak kenal ke tidak Allah, orang ada akal boleh kenal. Boleh kenal ke tidak Tuhan tu dengan semata ada akal, tidak ada Rasul yang menyampai, yang mendakwah, yang mengajar, boleh kenal. Sebab boleh kenal dengan secara akal. Tengok dalil kita pun dalil akli. Boleh kenal. Sebab tu Ashabul Kahfi dia kenal Allah dengan akal. Bukan ada Rasul pun masa mereka. Tapi tak ada Rasul, tak tahulah nama. Sebab nama Tuhan tu Rasul yang mencerita. Tetapi dia berbezanya begini. Tak kenal Tuhan kalau tak ada Rasul menyampai, tak salah. Tak salah. Dengan sebab ada Rasul suruh menyampai, itu salahlah tak kenal. Begitu. Tapi pasal nama Tuhan tu, kalau kita kira, bukan kira dengan akal. Sebab tu kalau kita katanya, pada zaman kita, pada Nabi Muhammad ni, tak mungkinlah tak kenal nama Tuhan tu. Tak mungkinlah. Sebab orang kafir pun, dia tahu Tuhan orang Islam tu namanya Allah. Dia tahu. Tapi hakikat Allah tu macam mana dia tak kenal. Tapi hakikat sifat Allah tu, mana diri sifat Allah sedia, Allah kekal apa, dia tak tahu. Tapi nama dia tahu. Maknanya nama tu bukan benda akli dengar orang cerita. Habis. Adapun orang taklid, yakni macam mana orang taklid? Yakni i'tikad kepada Allah dan Rasul. I'tikad kepada Allah, mana i'tikad dia pada bab ketuhanan, uluhiyah, dan Rasul, i'tikad dia pada bab risalah, kerasulan. Itu semata-mata ikut perkataan orang jua. Dia bukan tahu daripada dalil. Tapi kalau kita tanya betul ke tidak, memang betul. Kalau tanya dia, macam mana, apa yang kau belajar sekarang? Apa yang kau belajar? Saya belajar, saya kemas sekarang Tuhan kita ada, hingga akhir. Rasul kita, sidik, amanah, tabligh, fatanah, sifat dia. Kalau tidaknya, tengok, mustahilnya begitu. Tahu, kejap, betul kan? Betul, tetapi bukan datang daripada dalil. Bukan semata-mata dengar perkataan orang jua. Dengar guru dia kata, dengan mak ayah dia dah ajar dia, cikgu dia dah ajar dia. Padahal dia tak nampak dalil, tak tahu dalil. Tapi kalau tanya kemah ke tidak, kalau kejap tak yakin ke tidak, jawab kata yakin. Kalau tak yakin, bukan orang mukmin di awal lagi. Kan? Ni kita cakapnya orang yang taklid sini maknanya betul, kejap. Lepas tu kalau tak betul, mana orang jahil murakab. Tidak di awal lagi. Kalau tak kejap pun, jadi syak zon waham pun tak panggil makrifah lagi, tak itu lagi, tak itu di awal lagi. Cumanya kejap dah kejap, betul dah betul. Tapi bukan dengan dalil tu tidak. Gitu. Sebab nak panggil makrifah tu maknanya jazam
Kena ada beberapa kait. Satunya jazam, yang keduanya kena betul dengan wakil, yang ketiganya berdalil. Ada dalil. Pengetahuan dia tu daripada dalil. Maka orang taklid ni kalau tanya kejap ke tidak dia, kejap. Betul ke tidak yang dia, betul. Ni taklidnya begini. Tapi tak tahu dalil. Begitu. Tengok sekali lagi. Adapun orang taklid yakni i'tikad kepada Allah dan Rasul, mana i'tikad kepada Allah, mana i'tikad dia bab ketuhanan, bab uluhiyah, dan Rasul mana i'tikad dia bab risalah, kerasulan, semata-mata ikut perkataan orang. Dengar orang cerita, dia pegang begitulah. Maka ikut itu tiada dalil. Kalau ikut orang tu, mana kita tak tahu dalil. Ikut orang buat. Kenapa? Tak tahu. Maka ikut tu tiada dalil. Ikut tu bukan dalil. Ikut orang kata ni bukan dalil. Mana dalil kata Tuhan ada, mana tandaan? Tanda itu mana dalil? Kalau orang tanya, mana dalil kata Tuhan kita kuasa? Ya jawabnya, perkataan guru saya. Dalil ke? Tak dalil. Kataan guru saya tu tak jadi dalil. Ada apa dia? Kata guru dia. Guru dia pesan sangat-sangat. Tuhan kita kuasa, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tuhan kita kuasa. Ingat baik-baik. Jangan was-was tu. Jangan syak tu. Guru dia pesan gitu kan. Dia pun tanya, kita pun tanya. Tuhan kita kuasa ke tidak? Kuasa. Tahu daripada mana? Tahu daripada mulut guru. Gitu. Maka perkataan guru dia yang pesan kat dia, kata ingat baik-baik Tuhan kita kuasa, ingat baik-baik Tuhan kita kuasa, itu tak jadi dalil. Sebab itu ikut. Macam kita dalam fiqh, kita tanya apa mana dah, atau kita tanya kalau ambil wuduk tak niat, kalau kita ambil wuduk tak niat pada ketika basuh muka tetapi pergi niat pada basuh tangan, sah ke tidak wuduk? Kita jawabnya tidak sah. Mana dalil? Dia kata buka dalam kitab Buriyah tu. Baris yang keempat muka surat 10 contohnya. Maka itu dalil ke? Bukan. Bukan itu dalil. Itu bukan dalil. Itu ikut kitab Buriyah. Faham tak? Gitu. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Itu apa tu? Itu bukan dalil. Kalau nak dalil tu, innamal a'malu bin nu dalil lah. Hadis Quran nu dalil lah. Atau ijma' qiyas, ini dalil lah. Begitu. Jadi ikut ni bukan dia dalil. Tengok. Maka ikut itu tiada dalil padanya. Pada ikut. Padahal jazam ia, dia jazam akan padahal jazam ia orang taklid, akan taklidnya mana perkara yang dia ikut orang tu, dia jazam, dia kemah, dia putus. Maka hukum orang taklid ni pendek katanya, dia tak tahu dengan sendiri, mudah katanya. Dia tahu bukan tahu dengan sendiri. Nak tahu dengan sendiri tu tahu serta tahu dalil. Pandai berdalil sendiri itu mana tahu sendiri. Maka bersalahan hukum orang taklid ni, maka bersalahan ulama pada sah imannya. Ni. Kalau kita tilik kepada dhabit bagi makrifah, yang mana makrifah ni syarat nak sah iman. Yang mana makrifah ni syarat bagi nak sah iman. Kalau tak ada makrifah, tidak sah iman. Kalau kita tilik mana nak panggil makrifah ni, kena ada apa? Kena jazam, kena betul dengan wakil, kena tahu dalil. Kena tahu dalil. Lepas tu orang taklid, walaupun jazam dia lepas, betul lepas, tapi tak lepas dia mana? Tak tahu dalil. Mana kalau kita tilik betul-betul tu, maknanya tak masuk dalam makrifah.
Kan? Tak panggil orang taklid, tak panggil orang makrifah. Maka kalau tak panggil orang makrifah, maka tidak ada makrifah, tidak ada iman. Sebab makrifah tu syarat bagi nak sah iman macam wuduk syarat nak sah solat. Tak ada wuduk tak sah solat. Begitu. Tak ada makrifah, tidak sah lah iman. Lepas tu kenapa dia tak ada makrifah? Sebab dia tak tahu dalil. Maka kalau tilik tadi tu, maka kalau kita tilik pada dhabit kena ada jazam, kena betul dengan wakil, kena betul, lagi pulanya kena ada dalil. Maka kalau tilik tu makna orang taklid ni tak panggil orang makrifah. Tak panggil orang makrifah, tak ada iman, bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin macam mana? Kekal dalam neraka. Begitulah. Tetapi kenapa berada khilaf ulama tu? Kalau tilik pada dhabit tadi sepatutnya tak ada khilaf ulama pada tidak sah iman orang taklid. Kalau kita tilik kepada dhabit dia tadi, syarat nak jadi makrifah kena ada 3 perkara tadi. Jazam, betul, tahu dalil. Maknanya orang taklid tak tahu dalil. Tak lepas lagi, tak panggil makrifah lagi, tak panggil makrifah, tak panggil iman. Begitu. Tidak sah iman. Kalau tiliknya sepatutnya tak ada khilaf ulama lah. Sah ke tidak, nak jawab kata tidak sah lah. Kena jawab kata tidak sah lah. Tapi kenapa ada khilaf lagi ulama? Sebabnya kita tilik kepada orang taklid ni walaupun dia tak tahu dalil, tapi dia jazam, tapi dia betul. Tikak dia betul tak? Betul. Jazam ke tidak? Jazam. Nak cerita kata jazam tu penting. Kalau tak ada jazam, rusak habis. Kalau ada jazam, boleh kira-kira lagi. Boleh kira-kira lagi. Semacam rukun taubat. Rukun taubat yang paling pentingnya ialah menyesal. Kalau tak menyesal, jangan fikir nak ada taubat. Macam rukun hajinya, wukuf di Arafah. Sebab kalau tak sempat wukuf di Arafah, maknanya haji tahun tu tak sempat. Tapi kalau tak sempat nak tawaf, boleh ada jalan lagi. Kalau tak tawaf tu ada jalan lagi. Kalau tak mabit ke masalah, ada jalan lagi. Dengan dam, dengan apa, ada jalan lagi. Tapi kalau tak wukuf di Arafah, maknanya tak sempat dah haji tahun tu. Jadi gitu. Jadi maknanya walaupun kalau tilik betul-betul pada dhabit makna makrifah tu orang taklid bukan orang mukmin, tapi kenapa orang ulama ada khilaf? Sebabnya nasib baik dia ada jazam dan betul. Jazam kejap, lagi pula betul. Dengan sebab dua tu lebih penting, lalu tu dia ada khilaf ulama. Tengok. Maka bersalahan ulama pada sah imannya, iman orang taklid. Kenapa ada khilaf? Sebab tak cukup syarat nak jadi makrifah. Maka kata setengah kafir ia. Yang ni kafir. Macam mana? Sebab apa kafir? Sebab iman dia tidak sah. Sebab iman dia tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab tidak ada makrifah. Kan? Sebab apa boleh kata dia tu kafir? Sebab iman dia tidak sah. Tanya pula, kenapa iman dia tidak sah? Sebab tidak ada makrifah. Sebab apa pula tak ada makrifah? Sebab tidak ada tahu dalil. Gitu. Ini kaum yang mengatakan kafir ni betul dengan dalil. Betul dengan yang tadi. Tak cukup syarat. Tak lepas. Tak lepas macam nak beli tak ada duit tu, tak lepas nak beli. Kalau kata kedai ni dia tulis jawab. Tak bagi butang, kita tak ada bawa duit. Tak ada jalan nak tak ada jalan nak apa dia. Tak ada jalan nak, tak ada benda, tak ada harta benda kita ni. Tak ada duit, tak ada harta benda, tak ada jalan nak beli dah kita ni. Tapi kalau kita kedai tu dia tulis tak bagi butang, kita tak ada duit. Tapi jam cincin ada. Emas ada kat kita. Ada jalan nak beli.
ada jalan. Tapi orang nak jual tidak tak sebab nak bayar dengan jam ni. Kalau jam tu mahal boleh jadi jual. Boleh jadi ada jalan lagi nak beli kan. Walaupun tak ada duit tapi ada benda. Begitu. Tapi kalau tak ada langsung kosong betul tak ada jalan nak beli. Begitu. Maka kata setengah kafir ia orang taklid. Tapi ini kaum dhaif. Iaitu dhaif. Ini kaum dhaif. Dhaif kenapa? Sebab sekadar tak tahu dalil, tak berat sangat sebab dia dah jazam, sebab dia dah betul. Tilik kepada jazam dia betul tu tak sepatutlah kata dia tu macam tidak sah lagi. Dan kata setengah mukmin. Kenapa kata mukmin? Sebab jazam dan betul. Tidak pada dia dah jazam, dia dah betul. Jadi tengok. Iaitu mana? Kata setengah mukmin ni mu'tamad. Ini kaum mu'tamad. Begitulah. Yang rasa lega kita untuk ramai orang tak belajar, tak tahu dalil tu ni legalah. Jadi mana kalau tanya dia tu bab akidah kena betul jazam kemah, tapi kalau tahu dalil tak boleh nak jawab pun, walaupun makhluk ini dia tak pandai nak kata. Tak tahu, betul-betul tak tahu. Boleh dah iman, maknanya orang tu orang mukmin, maknanya apa dia? Dah kekal dah dia di dalam neraka, lepas pada kekal di dalam neraka. Sebab dia bukan tak jadi kafir, gitulah. Dan adakah berdosa ia atau tiada, mana tidak usaha mengetahuikan dalil walaupun dia kejap dah, betul dah, tapi tidak usaha untuk dapatkan dalil, untuk tahu dalil tu. Padahalnya nak, sebab kita kan makrifah kenal Allah itu adalah wajib. Mana mesti kita kena usaha untuk dapatkan makrifah. Mesti kita usaha untuk dapatkan makrifah. Lepas tu setengah daripada syarat nak dapat makrifah tu kena tahu dalil. Setengah daripada nak rukun nak jadi makrifah, bukan syarat. Rukun nak jadi makrifah tu ialah tahu dalil. Mana kita nak dapatkan makrifah kena usaha juga tahukan dalil. Mana gitu. Jadi mana usaha tahukan dalil masuk dalam hukum, masuk di bawah wajib makrifah. Kan? Selain pada usaha menjazam, selain pada usaha ambil tikak yang betul, kena usaha juga tahu dalil. Sebab tahu dalil itu setengah daripada rukun. Rukun apa? Rukun bagi makrifah. Jadi maknanya kena usaha dapatkan dalil jugalah. Lepas tu kalau dia tak usaha, tu nak tanya dia ni tak tahu dalil, sebab panggil orang taklid dia tak tahu dalil. Lepas tu nak tanya walaupun iman dia tu kalau mengikut kaum mu'tamad tu macam mana? Sah iman dia. Tapi salah ke tidak tak tahu dalil, tak usaha untuk dapatkan dalil, salah ke tidak, berdosa ke tidak. Situ pula. Tapi kalau tilik kepada kaum satu lagi yang kata kafir, dua kali salah. Salah tak tahu dalil. Satu lagi kan, salah tak tahu dalil. Dengan sebab salah tak tahu dalil itulah, tak tahu dalil pun salah juga yang sana pun. Sini pun tengok, sini ada khilaf. Adakah berdosa ia atau tiada? Berdosa tu dengan sebab tak tahu dalil tu, tidak usaha supaya dapat tahukan dalil tu berdosa ke tidak. Maka iaitu baginya tafsil. Nak jawab kata berdosa, tak berdosa, tidak usah dapatkan dalil itu, ada tafsil. Tafsil macam mana? Yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah. Lagi akan datang sebut. Jadi maknanya kita ambil rekasnya lagi akan datang. Maknanya dia kira katanya orang ni boleh faham dalil ke tidak. IQ dia setara mana? Sakat mana? Kalau orang ni, kalau kita hurai bab dalil dia tak faham. Mana kecergasan akal dia kurang lah. Kalau hurai
Tak faham. Mana taklid memadai, tak berdosa. Tapi orang ni dia cergas. Kalau dia dengar kita huraikan dalil, dia nampak dia boleh faham. Dia ahli memikir, boleh memikir. Maka tak berdosa lah, dia tidak usaha untuk mengetahukan dalil. Begitulah. Itu lagi akan datang. Jadi berdosa tak berdosa tu, itu lagi akan datang. Ketahui olehmu bahawasa sebab mendatang dapat ilmu yang baru itu 3 perkara. Nampaknya kita akhir di situ dulu. Ketahui olehmu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala